Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang diucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang kami hargai dan kami cintai sekalian. Dan juga tidak lupa juga kepada netizen-netizen yang kami sayangi, keyboard-keyboard warrior yang kami sayangi, apatah lagi pembayar-pembayar zakat ataupun penerima-penerima asnaf-asnaf yang kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini saya rasa dah kita ada satu program yang sangat-sangat menarik untuk kami kongsi dengan anda semua. Apa tu Ustaz Zari? Bersama-sama saya Ustaz Zari lah. Sama lagi kan? Hari ini kita akan teruskan slot yang terakhir kita, iaitu Mai Amil nak cerita. Mai Amil nak cerita, pakat-pakat dengar no, insya-Allah. Jadi bila kita kata pakat Mai Amil nak cerita, kita minta mereka semua share Ustaz. Ya betul. Yang tu kita kena bagi tahu pula, peringat kepada netizen-netizen ataupun follower-follower kita yang berada di luar sana untuk terus share supaya maklumat-maklumat ini akan tersebar luas dan dapat diambil oleh sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana, Tuan Amir. Betul. Ya. Baik Ustaz Zari, alhamdulillah hari ini saya berkesempatan bersama-sama dengan Ustaz Zahari bin Ahmad, pengurus dakwah Jabatan Operasi Zakat Pulau Pinang. Ya. Operasi Kutipan Zakat Pulau Pinang Ustaz. Ya. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat walafiat. Jadi Ustaz, hari ini dah 28 bulan Ustaz. Ya betul. 28 Ustaz. Ya. Bermakna 28 bulan kita tinggal lagi hari lebih kurang 4 hari lagi dah. Rabu, Khamis 3 hari ni. Betul. 3 hari orang kata pejam mata, pejam celik, sat dan nak hujung tahun kita nak masuk satu di fasa tahun 2021. Ya betul Amir. Sebab itulah dalam tempoh 3 hari ni memang kita nak serulah kepada pembayar-pembayar zakat yang berada di luar sana tu untuk teruskan melaksanakan tanggungjawab masing-masing untuk terus melaksanakan ibadah yang sangat penting sebenarnya dalam kehidupan kita ni. Cumanya bila kita nampak tarikh tu, kita perlu juga untuk nak selesaikan sebelum tamatnya 2020 ni. Betul. Sebab bila dah masuk 2021 nanti tuan-tuan kan, dia akan jadi tahun baru pula. Mana kita akan berada dalam fasa yang lain pula. Sebab tu kita mengharapkan Amir kan, supaya pembayar-pembayar ni di luar sana tu tampillah untuk teruskan membayar zakat, melaksanakan rukun Islam yang ketiga ni untuk kita mendapat keberkatan daripada Allah SWT, untuk kita mendapat juga kalau bersangkut paut dengan apa? Amin? Cukai. Ya. Cukai. Cukai income tax Ustaz. Ya. Sebelum tu Ustaz. Ya. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 dan sekarang ni bulan 12. Ya. Terutamanya kita kenalah bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tahun 2020 ini kita dapat merasai bulan 12. Kerana apa? Nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi pada bulan 1, bulan 2, bulan 3 ni pelbagai cubaan, pelbagai ujian, pelbagai orang kata yang Allah Taala bagi. Semua tu Ustaz, Allah sayang kita. Tanda kita Allah sayang kita, tanda kita sayang dengan Allah bagi. Tak inilah kita nak ucap terima kasih kepada Allah. Macam mana tu Ustaz tadi? Ya, yang tu bila Allah uji kita dengan pandemik COVID-19 ni kan Amir, Allah nak tengok kita ni. Allah nak nak nilai kita ni betul-betul sayang dengan Allah tak? Kita ni betul-betul beriman dengan Allah tak? Sabar ke tak? Sabar tak dengan ujian yang Allah bagi ni? Kerana kalau kita tengok di situ, bulan 3 nak masuk bulan 4 hari tu semua kena kurung. Jadi masing-masing pun Allah berada dalam suasana yang kira suasana baru lah. Terpaksa duduk di rumah dan sebagainya kan. Sembahyang jemaah tak boleh pergi masjid, sampaikan tarawih. Masya Allah. Amir, kalau sebelum ni pernah tak Amir tak pernah sembahyang ataupun kena sembahyang tarawih di rumah? Selalunya sembahyang tarawih di mana sebelum ni? Ya betul. Tapi tahun ni Allah bagi sembahyang tarawih tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau, kena sembahyang di rumah. Dan malahan yang lebih hebat lagi,
Bila semua pakat jadi imam di rumah masa sembahyang fardu dan tarawih tu, Ya. Allah bagi pula ketua-ketua rumah ni kena sembahyang hari raya dan baca khutbah di rumah. Masya Allah. Itu sebenarnya Allah nak ajak sungguh kita, dan sudah pastilah kalau kita ingat semua tu merupakan ujian, dan kita akan nampak yang Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kita ni berubah kepada lebih baik. Sebab tu bila Allah bagi terbuka sikit lah ni, kita dah boleh pergi masjid balik apa semua walaupun dalam penjarakan, tapi tetap kita kena pergi ke masjid supaya kita menjadi hamba Allah yang semakin dekat dengan Allah SWT. Mana kita berubah daripada mungkin dulu kita dah kena, sebelum kena COVID dulu ni kita mungkin kurang, tapi bila Allah bagi COVID ni kita mungkin jadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah SWT. Dan Ustaz Azari, ya, jangan terkejut. ya, Tiba-tiba kita bagi salam. Oh, dia ni tak pernah main. betul. Kita tak payah. Tapi tak apa, tak pernah main tu kita syukur. Kita tengok alhamdulillah Allah bagi jalan dekat dia supaya dia boleh main ke rumah Allah. Dia boleh berubah daripada sebelum ni tak main jadi ahli jemaah tetap. Masya-Allah, tabarakallah. Lepas tu bermuamalah, bermusyawarah dengan masyarakat. Betul. Dulu duduk kat rumah, duduk susah, balik kerja tak ada nak jumpa orang. Kalau ni alhamdulillah dalam PKP Allah akan bagi tempoh ni, kita dapat juga jumpa jiran kita. Ya, betul. Bertegur sapa. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kami pergi lagi jauh lagi tuan-tuan dan puan, kami nak semua sekali, semua muslimin muslimat yang ada yang sedang mendengar kita, yang sedang menonton kita, tolong like Facebook Zakat Pulau Pinang. Tanda kita sayang institusi agama kita ni tuan-tuan. Ya, betul. Kita teringin nak sangat kalau boleh lebih 100 like. Ya. Dan juga YouTube kita. YouTube kita pun ada, Instagram kita pun ada, Telegram kita pun ada. Maknanya kita gunakan keseluruhan platform medsos ni, media sosial kita ni untuk kita kembang luaskan lagi maklumat zakat ni, supaya masyarakat dapat tahu apa yang dilaksanakan oleh amil, dan begitu juga ke mana wang zakat yang telah disalurkan oleh pembayar zakat ni pi mana. Yang tu yang penting ni. Selalu orang dengar Ustaz. Pi mana betul Ustaz. Ya. Tapi kali ini kita punya destinasi kita akhir tahun 2020 ni adalah destinasi yang kita nak menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia adalah tempat platform kita untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara salah satunya ialah kat belakang apa dekat pakat nampak kan? Ya. Zakat. Z-A-K-A-T. Zakat. Jadi tuan-tuan dan puan para hadirin sekalian, jangan lupa buka semua media-media kami Zakat Pulau Pinang, yakni YouTube, Facebook kami, layari, sebar-sebarkan tuan. Kerana apa tuan-tuan dan puan? Salah satu untuk kita sebarkan dakwah melalui zaman contemporary zaman sekarang ni adalah melalui dengan cara media massa. Ya. Jadi semua di hujung jadi, dan tuan-tuan dan puan nak buat pahala, nak buat sebar dakwah Nabi Muhammad SAW mudah sangat. Allah Ta'ala bagi. Jadi Ustaz, maknanya tuan-tuan dan perempuan yang berada di luar sana pun boleh mainkan peranan masing-masing. Kerana berdakwah ni bukan setakat kami yang berada di Zakat Pulau Pinang, tetapi tuan-tuan pembayar zakat ataupun tuan-tuan yang menerima zakat juga merupakan orang yang boleh menyampaikan dakwah-dakwah zakat tersebut kepada orang lain, supaya orang lain tahu yang mana zakat telah melaksanakan apa yang sepatutnya dilakukan. Jadi bila kita dah boleh laksanakan perkara-perkara tersebut, maka insya-Allah itu tandanya kita telah melaksanakan satu tanggungjawab sebenarnya dalam mengamalkan agama kita. Maknanya kita kongsi maklumat tu satu tanggungjawab sebenarnya untuk nak sampaikan kepada orang lain, supaya orang lain dapat maklumat tu dan dapat tahu apa yang dah dibuat oleh Zakat Pulau Pinang ni, terutamanya dalam bab agihan lah, kan? Sebab bila kita bayar ni kepada amil ni, dah tentulah kita nak tahu duit kami di mana ni, hampa duk apa ni, agih kok mana ni. Yang tu yang penting. Orang tanya. Sebab orang tanya. Sebab ada di kalangan kita ni yang jenis tak apalah bila ada bayar, ikutlah buatlah duit kita. Ada yang jenis pakat duk mati. Ada yang jenis duk tunggu lah ni, apa duk buat apa lagi duk buat ni, dia dah Ustaz. Ya, sebab tu kadang-kadang bila dia tak tahu ni duit zakat kami lebih pergi mana, tu yang dia bawa duduk pergi retiang, pergi bayar sendiri. Dia kata tak apalah, ni senang, aku pergi bayar sendirilah, pasal aku tahu duit aku pergi mana. Tapi kena ingat tuan-tuan, bila bayar sendiri ni, satunya
kita tak dapat pelepasan daripada cukai yang kita kena kalau kena cukai lah Jamil. Tapi kalau tak kena cukai pun bila kita pergi bayar sendiri ni, kita walaupun kita rasa yang kita bagi tu orang yang termasuk dalam asnaf yang layak terima, tiba-tiba dia tak termasuk asnaf. Yang tu masalah dia. Sebab tu kita doa habaq kepada semua umat Islam khususnya di Pulau Pinang dan seluruh Malaysia lah amnya, supaya bila bayar zakat ni biarlah kita bagi kepada amil, kerana itu tanggungjawab yang diajak oleh Nabi SAW untuk kita beramal dengan sunnah tu, supaya apa tuan-tuan, bila kita bagi ke amil dia akan pergi dekat semua asnaf tu. Dan kita tak gaduh sakit kepala. Allah, ya Allah, aku nak pergi cari tak mana pula dah ni. Yang tu maknanya lebih selesa, lebih selamat untuk kita buat ibadat tu. Jadi kadang-kadang dengan media masa pasal Facebook, setengah orang kata duk bayar banyak-banyak pergi tayang kat Facebook. Pasal apa yang duk sakit-sakit lah, yang duk pergi ziarah pun tak pergi tayang buat benda-benda baik ni tak bayar lah, kita je. Tapi institusi kita kena buat macam tu. Sebab apa Ustaz? Betul Amir. Sebab itu di antara tandanya kita dah sampaikan kepada orang yang sepatutnya kita sampaikan. Itu sebenarnya sikit je. Maknanya itu sebenarnya hanya sekelumit kisah ataupun sekelumit berita yang kita keluarkan supaya nampak ada di situ. Sebenarnya banyak lagi yang kita tak dedahkan. Yang kita tak tunjuklah gambar-gambar tu kerana ada yang lebih dahsyat dan lebih teruk daripada tu kan. Jadi sikit tu supaya masyarakat nampak ada orang yang jenis ni pun boleh terima zakat, dapat bantuan, alhamdulillah. Malahan pembayar zakat pun dia rasa Allah syukurnya kan aku dah bayar. Berkenaan dengan yang Ustaz kata apa pembayar zakat atau syukur, lepas tu tagihan ni dah lepas dah lega pegang zakat Pulau Pinang. Terjadi kat saya pagi tadi Ustaz. Masya Allah Amir. Saya cerita ni saya pergi dengan tim dakwah bersama-sama dengan tim Malasiu kita, Ustaz Freddy Ghazali. Yang mana kami pergi dalam satu company tu. Company tu kata apa? Dekat Jawi. Company tu apa macam ni. Kami banyak duk tengok dekat Facebook zakat. Doa cerita, duduk share macam-macam benda. Jadi benda tu jadi terkesan. Tengok waktu dengan asnaf macam mana, waktu keadaan pergi bantuan tu macam mana. Jadi bila kami rasa, ya Allah, tahun ni kita support zakat Pulau Pinang, kita tolong zakat Pulau Pinang, kita bantu asnaf-asnaf di zakat Pulau Pinang, kami bayar semua kat zakat Pulau Pinang. Itu salah satu teknik orang kata cantiknya dunia kita pada zaman sekarang ni, bagaimana ni adanya media-media Facebook zakat. Di situlah ramai mata-mata yang sangat-sangat prihatin dan jatuhnya orang kata kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan hati-hati pembayar zakat hanya melihat Facebook saja tuan-tuan dan puan. Jadi kita ucap terima kasih jugalah kepada kata media zakat. Dia duk kulun sampai 4 pagi tak tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa tolong. Itu tu kulun nak cari dana ni. Pahala besar. Masya-Allah. Yang tu pahala besar tu. 4 pagi pula kira mulai Ustaz. Allahu Akbar. Yalah bila dah boleh bangun jam 4 pagi tu takkan nak bangun saja. Takkanlah nak kelebek apa komputer tu saja. Maknanya sekurang-kurangnya boleh lah sembahyang tahajud 2 rakaat. Tu tanda Allah sayang. Betul. Maknanya dia boleh buat ibadat hak yang sembahyang tu dengan dia buat kerja tu pun ibadat juga. Maknanya banyak ganjaran pahala yang Allah bagi kat dia. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan yang banyak pada dia. Amin. Masya-Allah. Jadi Ustaz, adalah kadang-kadang orang kata bila main ni, dah bayar zakat ni tak ada dah ni, lagi 3 hari ni tak ada ni Ustaz. Jadi maksudnya hari ni dah hari Isnin, esok dah Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat cuti dah. Jumaat dah cuti dah. Lagu mana ni? Lagu mana? Bukan sebab kita nak bincang pasal ikan kek tu sangat. Tapi memang kata tanggungjawab kita nak selesai zakat tu pada tahun ni supaya yang pertama kita tak mau qada Ustaz. Kita hutang dengan Allah Taala, kita tak mau. Sebab dia yang bagi rezeki. Kemudian Ustaz, kita tak mau tangguh-tangguh. Jadi apa komen Ustaz? Yang tu saya nak seru juga Amir kepada pembayar yang masih lagi bertanya-tanya
macam mana ni kelang kabut dah ni kan. Ni orang hari kelang kabut kan. Satgi tak ada lah apalah. Kalau aku nak pergi kaunter satgi orang ramai lah. Tutup dah apa semua. Ya. Ada beberapa kaedah dia tuan-tuan dan puan, muslim-muslimat sekalian yang boleh kita buat. Antaranya yang pertama sekali, kita boleh duduk di rumah saja. Dengan duduk di rumah tetapi kita adalah kemudahan internet. Jadi yang tu yang penting lah. Kemudahan internet yang kita boleh gunakan internet tu untuk membayar secara online. Secara dalam talian. Maknanya tuan-tuan boleh gunakan platform tersebut untuk bayarkan zakat tuan-tuan tu. Tak payah duk kalut nak mai. Tak payah duk serabut duk fikir Allah lagu mana. Tak payah. Simpan kunci. Ya, bagi berkilat selimut pun tak apa. Online zakat dulu. Selimut kereta pun tak apa. Online dulu, kemudian tekanlah, masuklah dekat direction dia tu lah, ikut je. Ikut apa yang telah ada dalam kita punya kaedah-kaedah bayar secara online tu. Ikut yang tu, insya-Allah mudah sangat tuan-tuan. Macam mana ni online ni? Mudah je tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan ada Google. Google tuan-tuan dan puan, type zakat Pulau Pinang. Ya. Type zakat Pulau Pinang, dia akan naik satu alam. Nama dia alam website lah. Okey. Website Pulau Pinang. Tuan-tuan klik saja bayar zakat. Dia akan channel tuan-tuan online Memang to You, CIB Klik, JomPay. Tanya Ustaz, GoPay. Ya, GoPay. Menarik je tuan-tuan, mudah je. Sebab apa? Bila mana contohnya Memang to You tuan-tuan. Tuan-tuan buka Memang to You, okey. Kemudian tuan-tuan tekan pay, tuan-tuan select zakat Pulau Pinang. Tuan-tuan select pula jenis zakat apa? pendapatan ke, zakat perniagaan ke, zakat mat ke. Tuan-tuan kemudian proceed bayaran dia berapa tuan-tuan? Berapa jumlah tu? Orang tanya pula, lagu tu macam mana receipt? Dapat receipt dapat tahun depan. Receipt boleh dapat pada tarikh bank hantar dekat kita maklumat tu, insya-Allah boleh dapat dah. Receipt tu sudah memang benda tu sistem. Ya, sistem. Dan receipt pun bukan kita nak guna kelang kabut, nak pi guna nak apa masa-masa tu. Receipt tu kita nak guna tahun depan tu. Jadi kita bab receipt tu insya-Allah jangan kelang kabut. Online dulu tak apa. Bayar dulu. Rasa duk risau sangat, call Jabatan Akaun Zakat. Masuk tak masuk lagi. Tanya boleh. Tanya boleh tak boleh tanya. Janganlah lepas online tu tulis call. Soibu ni Jabatan Akaun Zakat kau nak tanya tadi saya dah dapat kau. Dia kurang-kurang besok tu kau. Boleh cek balik. Lagi satu ni. Kita dah lancar baru ni portal zakat. Ya, tuan-tuan dengar ni. Kita dah lancar portal zakat, iaitu zakat Penang to you.com. Ulang sekali Ustaz. Zakat Penang to you.com. Sekali lagi Ustaz. Dua-dua orang. Okey, 1 2 3. Zakat Penang to you.com. Tuan-tuan boleh masuk dekat portal zakat Penang tu, tuan-tuan boleh daftar dalam tu dan tuan-tuan boleh bayar zakat dalam tu. Betul. Dan boleh dapat resit daripada situ. Cetak penyata tahun bila yang tuan-tuan dah bayar dulu. Maknanya kalau tahun 2010 bayar dulu, boleh cetak balik nak tengok. Tapi dah ada printer. Ya, tapi ada printer lah. Kalau tak ada printer nak cetak lagu mana? Tak ada lagu. Boleh cetak tak boleh? Ya. Boleh cek, boleh semak semua pembayaran zakat tuan-tuan dan puan dan juga boleh buat permohonan bantuan. Betul. Orang kalau jumpa senang belum dia ni susah ni. Tolong dia. Orang online je betul dah Ustaz. Ya. Jadi tuan-tuan, jadi Ustaz, satu kemudahan yang cukup istimewa kepada pembayar zakat ataupun kepada tuan-tuan muslim-muslimat yang ada di luar sana. Yang penting ingat username dan password. Itu. Daftar dulu. Ulang balik Ustaz, apa dia tadi? Zakat Penang to you.com. Buka kan? Buka kalau boleh buka lah ni. Tulis ataupun ambil pen. Z-A-Z-K-A-T zakat P-E-N-A-N-G Penang ke Penang? Tapi sambung tau, jangan jap kok. Penang
nombor 2 tu, nombor 2 tu 2 u 2 u titik dot com. Tulis. Maknanya nanti tuan-tuan dan puan boleh masuk kat situ, daftar dulu. Masukkan maklumat. Maklumat jangan mohong lah. Sebab maklumat dia yang kena standard lah. Maknanya maklumat yang betul. Maklumat mengikut nombor kad pengenalan, nama-nama yang tertera dalam kad pengenalan tu, supaya nanti maklumat tersebut kita akan gunakan seterusnya lah sampai bila-bila. Data-data tu. Simpanan kita. Ya. Jadi Ustaz, kadang-kadang kita orang tu pasal online ni Ustaz. Memanglah kadang-kadang kita terlupa password. Yang paling penting Ustaz, kadang netizen duk tanya, loh, bila kita bayar zakat online ni, nak lafaz lagu mana, nak salam lagu mana ni Ustaz? Dan niat tu lagu mana pula tu Ustaz? Yang tu pun isu juga. Screen kita. Betul. Ustaz. Sebab ada juga bila orang bayar melalui online, melalui macam portal tu yang kita lancarkan ni, dia rasa macam dengan, ada apa, bayar kodok ke mana ni? Sah ke tak sah zakat aku buat ni? Tak ada akad apa. Dia pusing. Dia pusing lah. Dia malam tidur tak lena, mandi tak basah. Dia Senin. Kan? Dia tak tahu nak fikir macam mana. Aku dah bayar lah tapi sah tak sah. Tak zakat aku ni. Betul tak betul. Tak lekat. Jangan tadi lekat tadi. Dia mula kan. Dia yang tu boleh jadi siru. Siru. Oh, yang kasi siru. Jaga siru naik tau. Jadi Ustaz, untuk pencerahan ni untuk bagi clear betul-betul Ustaz macam mana? Yang tu kalau ikutkan kaedah ibadat ni, dia innamal a'malu bin niat. Setiap amalan yang kita buat tu berdasarkan niat kita. Dan untuk nak mengesahkan amalan tersebut hanya dengan niat kita. Niat membayar zakat tu, kalau kita bayar melalui online, niat kita tu untuk nak bayar zakat. Jadi insya-Allah ibadat tu dah pun terangkat. Cumanya lafaz ni dia merupakan salah satu perkara yang sunat kita buat. Kalau tuan-tuan dan perempuan bayar zakat dekat kaunter-kaunter kita ataupun kepada amil-amil yang datang jumpa tuan-tuan, yang tu kita bolehlah beramal dengan kita akad. Adakan akad. Sebab akad ini dia merupakan salah satu perkara sunat yang boleh kita buat kalau kita berada dalam keadaan yang okey ya. Maknanya berdepan-berdepan ni antara satu sama lain. Jadi sunat di situ kalau kita tinggalkan dia tak ada masalah apa lah. Amin. Maknanya bila kita dah buat secara online, kita niat tu dia dah jadi ibadat dah insya-Allah. Maknanya kita dah tunaikan tanggungjawab kita dengan bayar zakat tu, dan kita niat tadi ni untuk nak bayar zakat tu, insya-Allah dah pun terangkat amalan tersebut. Dan yang ni pun dalam masalah kita kata Allah tak ada orang baca doa lah kat kita. Yang tu yang mungkin di situ tu agak orang Islam kita ni dia berpegang pada doa. Doa ni adalah segala-galanya yang mengharapkan kepada Allah SWT. Jangan risau tu Ustaz. Baik dia lagi Ustaz. Doa ni tak ada masalah. Cumanya kalau dah kita bayar online tu tak ada orang doa depan lah. Tapi kami yang duduk di sini ni sentiasa berdoa kepada pembayar yang di luar sana tu yang bayar online kepada kami, insya-Allah. Bukan tu je Ustaz. Asnaf yang terima. Betul. Asnaf fakir miskin. Betul. Asnaf yang belajar, yang terima duit tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan pun tak nampak dia pun doa. Tapi mereka mana nak tahu 2-3 pagi bangun lepas sembahyang, lepas solat fardu tu berdoa kat tuan-tuan, ya Allah panjangkanlah umur pembayar zakat ni, ya Allah. Berilah kesihatan, tambahlah nikmat Allah, tambahlah rezeki ya Allah kepada pembayar zakat ni. Kita tak nampak sebab itu adalah keajaiban antara kita dengan Allah SWT. Kita tak bersama doa kepada kita. Betul, amin. Betul, amin. Hanya modal izah zakat saja. Sebab tu kita jangan risau bab tu. Online tu clear dah tuan-tuan. Tapi kalau tak mau juga, tak ada orang doa tu, tak apalah, mainlah bayar kat kaunter. Mana kita boleh berdepan dan kita boleh berdoa pada masa tu. Dan untuk makluman tuan-tuan juga, bukanlah tu macam Amir kata tadi lah, bukanlah doa tu berhenti setakat tu saja sebenarnya. Jadi bila kita pergi sampaikan bantuan-bantuan kepada penerima zakat ni, mereka kebanyakannya memang selalu berdoa kepada orang yang bayar. Yang terima duit tuan-tuan dan perempuan tu,
dia berdoa sambil menitis air mata tuan-tuan dan puan-puan. Ya Allah, sungguh kata kasihnya orang kata seorang penerima zakat ni berdoa pada tuan-tuan dan puan-puan dengan melilihkan air mata ni tuan-tuan. Satu benda yang kata satu keajaiban kan. Kita pun nak berdoa pun nak menitis air mata pun kadang-kadang tak keluar tu dah. Tapi orang terima bantuan kita daripada duit sumber yang kita bayar, dia berdoa dengan menitis air mata, ya Allah terima kasih pada pembayar zakat ni, ya Allah terima kasih, ya Allah bagilah dia sihat, ya Allah bagilah dia bayar zakat lagi, ya Allah. Betul tak tahu doa-doa tu lah menyebabkan kita sampai sekarang diberikan kesihatan yang baik, diberikan keberkatan, anak-anak sihat. Betul ni. Semua Ustaz. Betul ni. Ustaz, kalau kita tak ada tadi Ustaz Abang, nak juga doa. Kaunter kita buka hari Ustaz, lari dah 3 hari. Mana berapa Ustaz? Maknanya 3 hari ni insya-Allah. Esok Selasa dah. Esok Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dah tutup. Ya, Jumaat kita close. Jadi bermula daripada lah ni lah. Kita dah buka seluruh cawangan di Negeri Pulau Pinang ni. Bermula pukul 8 pagi sampailah pukul kalau di headquarters ni Ibu Jabat kita buka sampai pukul 4.30 dan kalau di kaunter-kaunter luar sampai pukul 4. Ya betul, sampai pukul 4 di cawangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Pukul 8 buka sampai pukul 4 petang. Di semua cawangan waktu rehat mereka tak tutup. Mereka tunggu tuan-tuan dan puan-puan menadah tangan, mailah pembayar zakat. Mailah pembayar zakat. Ramai yang senang ditunggu ni tuan-tuan dan puan-puan. Mainlah buka pintu bayar masuk tuan-tuan. Tapi kena jaga patuhi SOP kena. Ni kena Mask kena pakai. Sanitizer. Hand sanitizer. Sebab benda-benda yang kita tak nampak tu kita kena jaga-jaga juga. Kenalah sebab dah suasana macam ni. Kemudian tuan-tuan boleh main pukul 1 sampai pukul 2 waktu rehat. Pejabat zakat dia tak rehat. Betul. Orang memang rehat. Tapi pejabat zakat boleh bayar. Waktu rehat kalau tuan-tuan rasa aku tak ada nak pergi waktu lain, waktu rehat ni ada pun mainlah insya-Allah. Insya-Allah. Ada lagi Ustaz, satu lagi. Dekat Ibu Pejabat hari Khamis. Hari terakhir 31 bulan kita lajak sikit lagi bagi peluang kepada tuan-tuan yang nak mai sini sampai ke malam. Tapi Ibu Pejabat saja. Tapi di Ibu Pejabat saja. Orang tanya pula, Ibu Pejabat kat mana? Dia kalau ibu ni, dia pejabat. Ya, ibu tu pejabat Ustaz. Maknanya kalau ibu ni mak lah. Mak. Umi, mak, mama. Betul. Dia duduk dekat Bandar Perda ni. Bukit Mertajam, Kuala Lumpur. Dengan Pulau Pinang. Bandar Perda di Bukit Mertajam. Hanya buka pada hari 31 tu bermula 8 pagi sampai ke 9 malam. Mana kita bagi peluang kepada tuan-tuan yang mungkin suka untuk nak mai ke kaunter ni. Tapi dah tak dan pada masalah ini nak mai juga ke kaunter, kita bagi peluang 31 bulan tu untuk tuan-tuan boleh bayar ataupun mai berkunjung di kaunter sampailah pukul 9 malam baru kita tutup insya-Allah. Tu peluang yang kita bagi. Sebab kita ni nak bagi perkhidmatan ni. Mana kita ni nak memenuhi tuntutan ibadat yang nak dibuat oleh umat Islam di Pulau Pinang. Jadi kita buatlah yang terbaik. Kita kena pemudahkan untuk depa boleh buat amalan tersebut dengan terbaik. Lepas tu Ustaz Azhari, bukan itu saja, nak bagi mudah bagi orang bayar zakat Ustaz Azhari, tim dakwah korporat dan tim dakwah boleh ikuti zakat dekat premis syarikat tuan-tuan dan puan-puan. Pernah berlaku Ustaz betul tak? Ada yang warga emas yang tak boleh, dia pun nak bayar zakat. Dia pun tengok, ya Allah ramainya orang pernah mati kerja. Minggu lepas ada. Ramainya yang susah ni kat Pulau Pinang ni, ya Allah macam mana pernah bayar zakat. Kami boleh pergi ke rumah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi waktu siang lah. Waktu siang lah. Di malam tengok jugalah. Kalau malam pun boleh. Tapi kena tengok lah. Kalau yang panggil tu bukan yang boleh menimbulkan fitnah, maka kita boleh pergi lah insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan terlalu bimbang.
Kerana kita sesiapa saja orang Islam yang nak menunaikan kewajipan. Macam minggu lepas ni. Ya. Kesian pakcik tu, dia memang tak boleh bawa motor. Betul. Dia memang tak boleh bawa kereta. Dia telefon kan, dia telefon minta tolong siapa-siapa daripada ambil zakat ni, mana-mana untuk pergi ambil zakat dekat dia. Kat rumah dia. Pasal dia tak boleh nak mai. Ya. Jadi alhamdulillah kita ada tenaga yang kita boleh penuhkan dia punya permintaan. Lala tu kita pergi. Ya betul. Masya-Allah. Kita pergi Lala tu kat tu yang dia pun masya-Allah seronoknya. Sebab kita nak meraihkan orang bayar zakat. Betul. Kita nak meraihkan juga dia bagi tu untuk asnaf. Ya. Betul tak? Biarlah ambil susah panas nak hujan pun tak apa. Betul. Yang penting dapat untuk kita bagi kepada asnaf fakir miskin kita, asnaf kita. Betul Ustaz. Lagi Ustaz, apa lagi Ustaz? Ada lagi boleh call tim dakwah korporat. Ya. Kalau tim dakwah am kalau tak ada. Ya, kalau tak ada. Mai premis. Betul. Kami boleh mai premis pergi sana. Pergi ke tempat tuan-tuan, tuan-tuan boleh buat keluar cek. Ya. Cek dia atas nama apa pula? Zakat Pulau Pinang. Ya. Kami pergi tuan-tuan, kami bawa receipt. Tuan-tuan boleh lafaz akad tulis, kami boleh pergi. Jadi kami boleh tolong tuan-tuan apa-apa permudahkan. Betul tak Ustaz? Ya. Lagi Ustaz? Yang tu yang mahal tu. Itu yang mahal. Pasal kita nak mudahkan orang buat ibadat tu. Jadi kalau macam yang tuan-tuan yang meniaga tu, mana tim dakwah korporat ni, dia boleh fikir sekali siap. Fikir dan nak bayar lah tu. Bayar lah tu pun tak apa. 31 hari bulan. Tapi kalau lah ni sebelum 31 lah. Ya betul. Setengah orang kata lah, pembayar zakat tu buat macam tu. Dah. Asnaf kami turun. Betul. Kita pergi, kita turun. Tiap hari. Tiap hari. Tiap hari tu. Sebab kita ada tim peduli asnaf. Tim peduli asnaf. Memang kita turun tiap-tiap hari untuk pergi menyantuni asnaf-asnaf yang memang kita nak bagi apa keperluan yang dia nak, apa yang betul sesuai. Ya. Dan kalau ada maklumat pula daripada orang lain, kita akan ambil maklumat tu dan kita akan pergi juga. Mana kalau ada tuan-tuan yang tuan-tuan rasa depa ni tak pernah terima zakat ataupun ada nampak macam keluarga ni perlu bantuan, bagi tahu je kat kami. InsyaAllah tim peduli asnaf kita akan pergi terus. Kadang-kadang Ustaz kan, kadang-kadang dia kata Allah, kau pejabat zakat buat tak angkat ni, tak angkat ni. Dekat 0454980888 bersiapa ni, susah nak angkat. Mau tak angkat, macam mana susah nak angkat Ustaz? Ujung tahun. Ya, betul. Yang tu call tu, sebab itu pun call yang boleh masuk dekat line kita duk ada 11 ke 8 ke. Ya, maknanya tu dah bila dia masuk penuh tu sekali lalu tu, jenuh. Dia tak upaya dah. Nak buat macam mana. Sebab telefon ni kita buat ada 2 telinga je. 2 telinga je besar dah. Takkan dia nak letak dua-dua tu cakap dia pula pusing ni pening pula. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, orang kata berkenaan dengan kutipan zakat ataupun perlukan bantuan ni tuan-tuan, satu je jalan paling mudah lagi tuan-tuan. Tuan-tuan pergi dekat masjid, jumpa pengurusi masjid, jumpa ahli jawatankuasa masjid, kata dekat telefon ni, kau pejabat zakat tak angkat, boleh tak tolong kau Ustaz, sebab masjid-masjid ni banyak berhubungan dengan pihak zakat Pulau. Mungkin ada di antara kawasan tuan-tuan dia pun nak bayar zakat ramai-ramai. Katalah besok pakar nak bayar lepas solat Isya, pakar nak bayar dekat masjid, tak apa, call beritahu dekat ahli jawatankuasa masjid ataupun pengurusi timbalan pengurusi masjid, nanti timbalan mereka ada nombor pegawai-pegawai incas zakat Pinang. Kami akan letak sampai mudah. Ya, betul ni. Sebab tu slot Mai Amir nak cerita ni sebenarnya satu slot yang cukup bagi manfaat kepada muslim. Ya, kita nak cerita nak abang apa yang kita ataupun Amir duk buat ni. Sebab tu kadang-kadang tu yang orang duk kata buih hampa ni hujung tahun duk buat kalut lah, duk suruh orang bayar cepat-cepat apa semua. Tak, bukan masalah tu saja. Sebenarnya yang kita duk suruh ni, yang kita duk ajak orang supaya bayar ni, seru ni supaya kita boleh bantu kepada kepada asnaf-asnaf yang memerlukan tu. Sebab macam kita tengok hari itulah masalah COVID ni. Kita dapat bantu kalau kita jumlahkan hari tu 16 juta kita boleh bagi. Kita boleh juta tu bukan ratus. Bukan 16 ratus. Kalau 16 ratus sikit lah. Iyalah 16 juta tu Ustaz, ya Allah. Betul lah 16 ratus tu macam mana? 16 ringgit kot. 16 ringgit.
Tapi 16 juta ni bukan satu jumlah yang kecil lah. Maknanya kalau kita sendiri kita nak keluarkan jumlah 1 juta pun mungkin memang tak mampu lah untuk kita. Tapi bila adanya pembayar zakat ni banyak, jadi kita boleh bantu banyak. Sebab tu mungkin tuan-tuan dan perempuan duk nampak jabat zakat ni hujung tahun ni duk suruh orang bayar pi sana, apa ni, duk habaq suruh bayar ni. Sebab sebenarnya untuk itulah, untuk kita boleh kongsi lagi dengan asnaf-asnaf yang lain ni supaya mereka dapat rasa juga apa yang kita pembayar zakat ni duk rasa. Betul. Ustaz tadi kadang-kadang orang kata tak apalah nak pergi haji sendiri. Ni cerita yang kena kat saya waktu saya bertugas dekat di Cawangan Kuala Batam. Pakcik tu kata buat saya dulu dia memang dah duk haji sendiri. Lah ni sangat saya pakcik ni bagi kat jabat zakat tu. Sebab apa tuan-tuan dan perempuan, bila mana kita haji sendiri tu tak salah tuan-tuan. Tapi bila untuk zakat kena kira bagi betul bayar dekat zakat Pulau Pinang. Agihan tu adalah tambahan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah, BP lah kita agih tu bagi ke orang, tak apa. Tapi peristiwa ni yang terjadi Ustaz Azhari tu, yang mana seorang pakcik ni dulu bagi kat kampung, bagi kat kampung sampai satu tahap, ini kata kadang yang kesan agih ni kata sampai satu tahap orang kampung bila tahu ni kata awak ni tak bagi aku pun. Kan? Pakcik tu boleh bayar dekat zakat Pulau Pinang. Tahun ni boleh clear kat zakat Pulau Pinang. Dia dah pakat tanya, mana ni tak bagi pun tahun ni, tengok asnaf lah dia tunggu lah. Dia duk kata selalu duk dapat. Dia kata jadi pakcik nak bayar zakat tadi dah rosak kepala dah, tidur tak lena tuan-tuan. Mani tak pasal, aduh dia runtun aku pula. Tapi tuan-tuan dan perempuan sekalian, kalau buat amalan kita agih sendiri tu, agih tu tak apa. Tapi untuk zakat Pulau Pinang 100% kita kena berikan zakat Pulau Pinang. Kita niat untuk buat baik kepada Allah SWT, jangan berkira. Jangan berkira tu pun satu hal juga. Sebab kadang-kadang kita ni bila nak buat ibadat, kita terlalu berkira dengan Allah. Kira zakat RM39 8 kupang. Itu bila kita kira-kira, kita tanya nak bayar banyak mana. Dia kata bayar macam tu. Ada kira lagu tu. Amboi, genap lah bagi jadi RM40. Kan 2 kupang lagi saja. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan main kira zakat, tiba-tiba kira-kira zakat tu tuan-tuan kata, katalah kira-kira tadi kena bayar RM190. Kan? Tuan-tuan nak lebihkan berapa pun tak apa. Yang penting biar kita bayar lebih daripada kita kurang daripada kadar yang sepatutnya tuan-tuan. Lepas tu kadang-kadang orang tanya juga Ustaz Azhari, kena bayar zakat banyak ni sejak apa? Awak sikit kan? Memanglah nak bayar kita bagi tu penanda arah saja, banyak tu saja tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan nak bayar lebih tu tak apalah, sebab benda ni Allah Ta'ala yang bagi tuan-tuan dan perempuan sekalian. Betul? Betul. Kita ingat yang kita dapat ni Allah bagi. Dan Allah bagi tu Allah tak pernah berkira pun dengan kita. Kan? Hang semayang lambat pun Allah bagi lagu tu juga. Hang tak puasa pun Allah bagi juga lagu tu. Mata tak jaga pun Allah Ta'ala bagi. Betul. Jadi bila kita ingat lagu tu, kita buat ibadat ni jangan kita berkira dengan Allah. Biar kita bagi lebih tak apa. Kerana lebih tu bukan apa, dapat kat kita juga. Mana itu bonus kita. Lepas tu buat berkira pula Ustaz Azhari. Kadang-kadang ada pula di kalangan penerima zakat ni, bila pejabat zakat, mereka membanding-bandingkan pula kewangan. Tuan tu, mereka kata, jiran saya dapat banyak ni. Kenapa saya dapat banyak ni? Tu jiran saya tu pakai surat pendek dan semayang pun dah, pakai rambut dye lah apa semua. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, sidang pendengar sekalian, bak dia surat pendek ke, bak dia tak semayang, dia dengan Allah SWT. Tanggungjawab kita di Jabat Zakat Pulau Pinang ni, kita tahu, kita bersiasat, kita tengok dia tu layak untuk dapat bantuan, kita bagi bantuan. Kalau kita nak pergi buat checklist pula Ustaz Azhari tu, dia semayang, tak semayang, dia ni je susah tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dia dengan Allah Ta'ala. Kita kena selesaikan tanggungjawab pembayar zakat untuk agihkan. Jangan kita membanding-bandingkan. Kadang-kadang orang banding pula Ustaz. Saya dapat bantuan banyak ni, yang jiran saya duduk dapat banyak-banyak. Tak, tuan-tuan dan perempuan. Tim peduli asnaf zakat Pulau Pinang ni, mereka ada kiraan dia, mereka tengok, mereka pergi ziarah, mereka tengok bilangan anak ada berapa pula Ustaz. Mereka tengok pendapatan tu berapa pula. Semuanya ada kiraan. Untuk apa Ustaz?
untuk kita teluskan. Ya, betul. Kita bagi, kita menjaga amanah. Amanah pembayar tu. zakat. Betul. Sebab tu nanti pembayar zakat tidur boleh tau. Ya, ya. Jadi Sebab tu bila kita dah terima, kita dah dah agihkan zakat kepada penerima zakat tadi tu, mana kita tak lagi lah nak tanya, amboi ni duit zakat dapat ni hang pergi beli apa? Mana tak perlu dah nak tanya sebenarnya. Sebab macam kita sedekah yang lain lah. Bila kita sedekah, bagi dekat siapa-siapa yang kita nak bagi tu, tak perlu pun kita nak tanya. Sebab dia dah jadi hak dia, mana atas dia untuk nak belanja apa pun. Sebab tu kadang-kadang ada orang persoal juga ni. Kami tengok hampa duk bagi zakat dekat dia pergi beli rokok lah apalah. Dia mula. Lepas tu bukan kata nak bawang, nak cabai sekali, nak gobis. Semua sekali dia nak bubuh. Jadi yang tu kita bukan lagi apa benda kita ya. Bila kita dah bagi ni hak dia dah. Mana terpulang dah kat dia nak belajar lagu mana apa. Yang penting yang pembayar zakat ni dah lepas dah Ustaz. Betul. Betul dah Ustaz. Cumanya mungkin kita ada pantauan juga. Kalau kata macam kalau kita bagi ada aduan. Ya, ada aduan ataupun ada apa? Maklumat yang kita dapat. Maklumat kita akan semak balik. Ya, semak balik dan kita akan tengok balik jugalah macam mana orang tersebut yang terima zakat kita ni, sebab kita pun tak mau. Bila kita bagi kepada golongan-golongan yang boleh mencemarkan imej Islam tu, jadi dia memang tak bersyok lah. Tak syok lah. Dan satu game kalau kita duk bagi bantuan kepada peniaga, orang yang sebelum ni kita dah bagi bantuan peniaga yang duk meniaga apa sajalah. Biasanya kita akan pantau balik kan. Kita pergi tengok balik lawatan. Ya, lawatan semula kita tengok balik. Amboi kedai hang meniaga ni makin elok ke ataupun makin tak elok. Yang tu memang kita ada, tuan-tuan dan puan. Bukan kita sangka buruk tuan-tuan. Tak. Kita nak motivasi. Betul. Kita nak tengok. Ya. Mana bila kita tengok kedai dia tu, nampak semakin berjaya. Bersinar. Nampak bersinar. Aku bayar zakat pula. Betul. Yang tu yang kita nak tu. Sebab bila dah kita bantu dengan bantuan-bantuan zakat kepada mereka ni, dia meniaga dia pun jadi alhamdulillah, dia pun buat kerja dengan betul dan sebagainya, meniaga dia pun dah berjaya dan akhirnya ada di kalangan penerima zakat kita yang dah pun membayar zakat pada kita balik. Lepas tu Ustaz, ada satu cerita pasal Ustaz sebut pembayar zakat tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada sidang pendengar sekalian, kadang-kadang kita tahu kita ni tak wajib lagi bayar zakat, tapi kita nak bayar juga. Pernah terjadi minggu lepas tuan-tuan, saya pergi ke sebuah kedai My Cake House Jalan Paya Keladi Ustaz. Ya. Dia punya owner bayar zakat kat kita. Jalan Paya Keladi My Cake House. Yang lebih tersentuh hati saya Ustaz. Ya. Dia punya owner tu ajak semua sekali kaki tangan dia buat potongan zakat. Masya Allah. Bayar zakat. Sampai ada seorang akak tu gaji dia 1,000 je Ustaz. Kalau tak wajib. Tak wajib itu. Tapi dia potong RM50. Masya Allah. Atas dasar apa Ustaz? Atas dasar dia potong RM50 tiap-tiap bulan nak bayar zakat provinsi. Sebab apa? Sebab dia nak niat untuk membantu zakat provinsi. Dia nak bantu asas zakat provinsi. Dia kata apa kat saya? Ustaz, kalau nak kira susah Ustaz. Orang lain lagi susah daripada saya. Kalau nak kira orang lain yang lebih susah tu, ada lagi orang lain pada susah. Jadi sebab apa kita nak berkira dengan Allah SWT? Memang saya tak wajib lagi bayar zakat. Yang kedua Ustaz, kes dekat Taman Selat, saya kata makcik cleaner. Allah gaji makcik cleaner. Yalah, kalau makcik cleaner ni memang tak wajib zakat pun. Dia mai Ustaz bayar zakat tiap-tiap bulan RM30, RM30. Saya tanya dia, puan kalau ikutkan kau tak kena lagi bayar zakat puan. Satu je dia kata, saya memang tak kena bayar zakat. Tapi saya niat juga zakat kerana apa? Kerana saya terima kasih kepada Allah SWT. Dengan zakat saya ni, Allah Ta'ala bagi apa? Anak-anak saya sihat. Anak-anak saya cerdik. Suami saya dan keluarga saya cukup makan. Nak pergi jalan mana-mana boleh pergi. Kami bahagia. Sebab apa? Zakat. Dan yang ketiga Ustaz, satu kisah yang paling menarik Ustaz, dia cerita kat saya. Seorang warga tua ni Ustaz, umur dia 70. Saya ingat ni, saya bersekian main pejabat zakat pendapatan. Saya tak tahu buat lama ni, saya tak jumpa dia Ustaz. Tiap bulan dia duk pergi bayar RM60, RM50, bukan bayar zakat je Ustaz.
Dia plus kali bayar wakaf dekat pejabat zakat Papinah. Dia bagi pula sedekah kat pejabat zakat Papinah. Dia niat untuk siapa Ustaz? Ya. Niat untuk abu isteri dia. Allah. Dia niat untuk keluarga dia. Dia niat pula untuk menantu dengan anak-anak yang duduk jauh. Masya Allah. Jadi Mulia apa yang Allah. berlaku Ustaz? Hmm. Anak dia kata kat saya, "Ish, anak-anak saya ni lama dah tak balik." Right. Dengan amalan yang dia buat ni, Allah buka hati anak-anak dia tu. Anak-anak dia dah ni kerap ni. Bagi Alhamdulillah. pula duit, bukan pasal dia nak duit sangat. Iyalah. Tapi kata tanda dia berterima kasih, dia sayang Allah Ta'ala ni. Seseorang ni tak sama Ustaz. Betul. Bayar zakat, dengan zakat tu jugalah platform dia tu jadi luas. Nak pergi buat buku yang kelima boleh jadi mudah. Ya. Ramai haji pula Ustaz. Allah. Masya Allah. Jadi Ustaz, Tu tengok nampak sangat kan. Mana amalan yang kita buat tu, dan amalan yang kita buat tu ya, dengan ikhlas hati tadi tu, walaupun tak wajib, walaupun tak kena zakat, tapi bila buat lillahi ta'ala tu, insya-Allah Allah bagi kot boleh. Sebab tu antara pengalaman juga Amir. ya Ustaz. Macam kita duk pergi ke kilang-kilang kan. Ya. Kilang-kilang bagaimana golongan operator ni yang kebanyakannya depa memang gaji lebih kurang 1,200, 1,500, yang mana kalau ikutkan tak wajib Tak wajib bayar zakat ni. zakat total lah. Tapi bila kita pergi tu, dia nampak ada kaunter zakat tu, dia pakat mai. Pakat mai nak suruh kira ni. Teruja ni depa ni nak suruh kira ni. Jadi bila kebanyakan kita kira tak kira tu nak bagi depa nampak lah kata jumlah tu sebenarnya tak wajib pun. Ya, kaedah dia Kaedah tu. Maknanya bila tengok tak wajib, dia kata Allah. Jadi saya tak kena lagi. Tapi saya nak buat juga. Nampak tak? Tentu mahal. Itu Allah jadi. Jadi hati tu dia tersentuh. Ada touching. Jadi bila tersentuh hati tu, bila dia buat tu sebenarnya memang ikhlas sungguh. Ya. Yang kita terkejut lagi tu biasanya Terkejut macam mana Ustaz? terkejut. Ya. Terkejut. Jadi bila terkejut tu sepatutnya bila tak kena ni buat biasanya dia pada buat RM10 lagu tu lah. Kalau dulu-dulu RM6, RM5. Tapi yang kemudian ni biasanya dia pada buat RM10 lah paling minimum. Tengok tak buh RM10 pula tu. Ya. Dia bubuh 20, 30. Dia potong 30 lagi. Ya, lagi tinggi. Yang tak sepatutnya macam makcik cleaner tadi tu lah bayar RM30 yang tak wajib tu. Ya Allah, rasa hati ni ya Allah besarnya pengorbanan ataupun ibadat yang depa buat tu walaupun depa tak wajib. Tak wajib. Yang kita duk heran ni Ya wajib. wajib. Tak mau kira dan tak mau bayar. Ada juga Ustaz. Allahu akbar. Ada cerita ni yang berlaku depan saya juga. Kan? Dia wajib bayar zakat. Kira dah. Cerita dah. Kira dah tu. Kita pegawai zakat dah apa dah. Tuan wajib bayar zakat. Ya. Apabila tuan tolong mohon bantuan anak IPT ni tuan, umpama tuan tolong juga anak ni bayar. Dia tak apa. Gaji 8-9 ribu Ustaz. Allah. Dia tak mau juga. Tak mau dia. Tapi duk ambil bantuan kat pejabat zakat. Ya, Itu masalah. Macam mana Ustaz kita nak ni? Yang tu saya jumpa juga tu. Saya jumpa juga. Gaji 20,000. Tengok-tengok dalam selip zakat tak benar bayar zakat. Tapi mohon zakat mau. Oh, zakat mau. Oi. Minta zakat tu sebab anak masuk universiti. Jadi orang yang macam ni kita serulah untuk janganlah kita pentingkan diri kita. Janganlah kita kata tak apalah yang bayar orang lain, ada lagi orang lain boleh bayar. Tapi yang layak dapat ni macam kami boleh mohon ni kami minta bagi je lah. Yalah yang tu kita nampak sangat dia pentingkan perut sendiri lah. Dia tak nampak yang luar lingkup yang besar. Ya betul. Dia tak nampak yang sepatutnya dia boleh kongsi sikit bagi zakat kepada amil ni untuk orang lain manfaat. Mana anak-anak orang lain pula yang akan mengaji bukan setakat tahun ni saja. Mana tahun-tahun depan pun tetap akan ada anak-anak yang akan masuk belajar di peringkat universiti. Jadi apa salahnya? Bagilah sikit walaupun tak bagi semua. Bagilah sikit supaya sikit tu dapat bantuan anak orang lain. Pandai buat alasan. Alasan dia pun Ustaz. Tak apalah, saya dah habis sendiri dah. Itu masalah dia. Tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan zakat ni tuan-tuan, kita tak boleh buat main-main. Kerana bila kita main, contohlah bila kita main di pejabat zakat, pegawai dah terang dah, tuan wajib bayar zakat.
tuan, puan wajib bayar zakat tapi kita tak mau bayar. Kita mencipta pula alasan. Kita dah agih dah pada orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perlu diingat. Kadang-kadang dalam waktu kita makan tu kita telah mengambil hak aslaf fakir. Betul ni. Ya, kadang kita tak sedap. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz kan? Ya. Apabila kita buat kalau begitu, kita takut khawatir nanti esok anak-anak kita buat benda macam tu juga. Kita khawatir, tuan-tuan dan puan-puan, doa yang Allah bagi kita tu terputus pula. Ya. Selama mana yang kita dah rasa, tak apalah, aku dah habis sendiri. Dan kita paling kita khawatir, tuan-tuan, alasan tadi tu, tuan-tuan dan puan-puan, akan dipersoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada masyarakat ni. Yang tu yang kita takut, yang tu yang kita takut tu. Sebab yang tu lah yang akan bersama-sama dengan kita di sana tu. Jadi kita tak maulah jadi asbab susah kita di sana dengan sebab benda-benda ni. Tu yang kita nak kena buat bagi betul. Kita buat bagi ikut saluran yang mana Nabi SAW ajak kita. Supaya kita di sana nanti selamat semua. Daripada alam barzah lagi kita tak mau susah, sampailah ke alam mahsyar nanti kita tak mau susah, supaya kita dapat berjalan dengan mudah. Kita dapat berjalan dengan selamat di alam barzah tu lagi, sampailah mudahnya di yaumul mahsyar. Dan akhirnya sampailah kita boleh minum di telaga Al-Kautsar Nabi SAW, haudun Nabi SAW. Amin. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan tu, insya-Allah. Amin. Jadi Ustaz, untuk akhir sekali, Ya, Amin. akhir sekali, jadi saya bersama Ustaz Azhari dan seluruh warga kerja zakat Pulau Pinang, kami menyeru dan kami memohon pada tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian, pakat-pakat sebarlah pada jiran-jiran kita, pakat share lah pada Facebook yang pakat-pakat mainlah di pejabat zakat Pulau Pinang untuk membantu asnaf-asnaf yang banyak sekali terkesan dengan pandemik COVID-19, yang banyak yang sekarang ni tengah memerlukan bantuan, tuan-tuan. Pampers anak, susu anak, bantal kewangan, sewa rumah dan pelbagai lagi musibah yang berlaku betul kan? Yang kena berhenti kerja. Yang kena berhenti kerja, tuan-tuan. Yang kena berhenti kerja pula suami isteri, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak berada di tempat mereka. Puan-puan kita tolong untuk berada di tempat mereka dengan membayar zakat di zakat Pulau Pinang, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mohon dan kami juga memohon, tuan-tuan, bertepatan dengan tema kami, amanah ummah dijaga, hak asnaf dibela. Marilah sama-sama kita penderu sama-sama, ramai-ramai. Pakat mai. Tapi pun tak apa, online. Tapi tak apa, online je, Ustaz. Jadi je Ustaz, insya-Allah kita buat baca doa ni sekarang. Hari ni live dah. Kita punya sembang. Insya-Allah. Surat Amir bercerita pada Ustaz dah. Surat Amir bercerita dah live dah. Jadi kita minta kita mohon Ustaz Azhari untuk mendoakan pembayar-pembayar zakat, untuk mendoakan asnaf-asnaf kita yang sekarang ni tersusah. Susah, moga dikeluarkan pada kesusahan, yang mana sakit diberikan kesihatan, dan kita minta semua sekali sayangilah institusi kita zakat Pulau Pinang. Tak ada zakat, tak ada lah kita ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak sayang, siapa lagi nak sayang? Mana tuan-tuan lah di antara orang yang bertanggungjawab juga untuk nak menjaga institusi agama kita ni, selain daripada kami yang ada di sini lah. Kalau kami tak betul, tuan-tuan kena bagi tahu yang kami ada buat benda tak betul. Tapi kalau tuan-tuan tak tegur kami, biar kami duduk dalam ketidakbetulan kami ni, maknanya yang tu tak betul ya, maknanya tuan-tuan tak sayang dekat institusi zakat ni. Sama-sama kita sama-sama kita tegur menegur. Sebab insya-Allah kita baca doa sikit Ustaz. Allahumma salli. Insya-Allah mudah-mudahan. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap daripada kelemahan kita. Kami semua insya-Allah. Mudah-mudahan jadi kita mengakhiri surat kita dengan bacaan doa. Insya-Allah. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pembayar zakat dan asnaf yang kami cintai. Insya-Allah. Jadi Ustaz silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadan al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya Rahman ya Rahim, hanya padamu kami berserah ya Allah untuk kami melaksanakan tanggungjawab kami sebagai amil di zakat Pulau Pinang ini ya Allah. Oleh itu ya Allah, Engkau bantulah kami
untuk mempermudahkan pembayar-pembayar zakat, untuk mempermudahkan juga agihan-agihan zakat kepada asnaf-asnaf yang layak menerimanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berilah kekuatan, Engkau berilah ketenangan, Engkau perluaskanlah lagi sumber-sumber rezeki kepada pembayar-pembayar zakat, terutamanya mereka yang bayar zakat di zakat negeri Pulau Pinang ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau permudahkanlah segala urusan-urusan mereka, Engkau berikanlah limpah, luaskanlah lagi sumber-sumber rezeki mereka, dan Engkau berilah ketenangan di dalam jiwa-jiwa mereka dan ahli-ahli keluarga mereka semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berikanlah jua kekuatan kepada penerima-penerima bantuan zakat yang telah kami salurkan kepada mereka. Engkau tanamkanlah di hati mereka untuk kekuatan, hidayah, taufik, supaya dengannya itu mereka dapat menjadi insan yang kuat dengan ujian-ujian yang Engkau kurniakan kepada mereka, agar mereka dapat keluarkan diri mereka daripada kelompok asnaf kepada pembayar-pembayar zakat pula. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau bantulah kami ya Allah. Engkau ampunilah kami dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Sama ada dosa yang kami sedar ya Allah, ataupun dosa-dosa yang kami tidak sedar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah dosa juga kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat handai kami, rakan-rakan taulan kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Mudah-mudahan dengan keampunan tersebut dapat membahagiakan kami di dunia ini lagi, malahan lebih-lebih lagi ketika kami. Selamatkanlah kami semuanya daripada mara bahaya, daripada penyakit-penyakit yang melanda, terutamanya penyakit yang sedang Kau uji kami pada saat ini dengan pandemik COVID-19 ini. Ya Allah, Engkau angkatlah penyakit ini terus daripada negara kami dan dunia ini, amnya ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai saat inilah pertemuan kita untuk kali ini, untuk tahun ini. InsyaAllah mudah-mudahan panjang umur, kita jumpa lagi pada waktu-waktu yang lain pula dan di slot-slot yang lain pula bersama Zakat Pulau Pinang. Sayang Allah, sayang Nabi, sayang zakat Pulau Pinang, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.